Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam TOC FP ataupun TOC Foundation Program. Ini adalah video yang keempat. So, dalam video ni kita akan membincangkan mengenai topik yang baru, di mana kita akan membincangkan mengenai 5S. Sebelum ni saya ada bagi tahu sedikit 5S dalam peraturan makmal ataupun workshop, di mana kita perlu mengikuti dan mematuhi sekiranya perlu kita lakukan 5S. So, kita tengok apa sebenarnya 5S ni. So kita tengok pada S yang pertama adalah seri. So perkataan ni sebenarnya perkataan seri ni berasal daripada Jepun. 5S ni berasal daripada Jepun dan S yang pertama adalah seri. So kita tengok apa ini seri. So hari ni punya video kali ni punya objektif, so kita akan cuba faham dan lihat apa kepentingan seri dalam proses yang berlaku di dalam workshop. So apa benda seri ni, so kita tengok nanti. Right, so 5S ni adalah terminologi yang datang daripada Japanese. So kita ada 5. Right, saya tak berapa pandai sangat bahasa Jepun. So yang saya tahu, kita ada seri, kita ada seiton, kita ada seiso, kita ada shitsuke dengan seiketsu. So ini ada 5 5S lah. Itu je bahasa Jepun yang saya tahu, yang lain saya tak tahu. And then 5S ni dia punya basic purpose adalah untuk improve productivity. So maknanya kalau dalam workshop tu kita follow 5S yang betul, so secara tak langsungnya productivity kita akan meningkat secara automatiknya. So dia punya core objektif adalah untuk organize workspace ataupun kita nak susun atur lah tempat kerja kita menjadi lebih selamat, lebih produktif dan juga efisien. So ini dia punya tujuan 5S dibuat. Ini dia punya explanation lah. So yang ini dalam bahasa Inggeris. Kita ada sort, set in order, shine, standardize, sustain. Kalau kita tengok maksudnya kebanyakan negara lah, walaupun dulu orang cakap kita pandang ke timur, so banyakkan negara barat pun pandang ke timur juga. So dia pun follow 5S ni sebab benda yang bagus, so kita kena ikut lah. So ini kita nak tengok pada S yang pertama mengenai sort. When in doubt, move it out, rectangle technique. Sort ni kalau kita tengok ataupun daripada segi bahasa Melayu kita, sort ni maksudnya menyusun atur. Set in order, menyusun atur. Sort ni lebih katakan susun, sisih, susun. Kita susun. Ni kita kena sort, sisih, mana yang kita nak perlu, mana yang kita tak perlu. So ini adalah dalam gerak kerja sorting, sisih. So ini perkara yang pertama, 5S yang pertama, sort. Removing from the workplace what that you don't need. Apa yang you tak nak daripada dalam tempat kerja, apa yang tak nak, dan simpan apa yang kita nak. So maksudnya kita buat lebih kurang sorting. Jadi itu macam kita susun balik lah, susun ataupun kita sisihkan lah benda yang kita perlu dan benda yang kita tak perlu. Right, so tujuan dia nanti banyak lah kalau kata kita dapat buat ni. So salah satunya kita akan dapat meluaskan lagi space tu, ruang tu akan jadi lebih besar, akan jadi lebih luas. Sebab apa? Sebab ada benda yang memang tak sepatutnya ada kat situ, ada kat situ, dan sepatutnya kita buang, kita tak buang. So dia akan menjadi ke tempat tu mungkin dia tak semak, tapi benda tu tak digunakan pun. Dia tak semak, mungkin kita susun yang elok tapi tak digunanya. So apa kata kalau kita dah tak pakai, kita buang ataupun kita pergi sedekahkan kat orang tu. So itu pulang pada kita, janji kita buat, kita remove apa yang tak perlu dan kita susun apa yang kita nak. Ini adalah proses S yang pertama. Bahasa Jepun dia seri. Ok, so ini dia punya penerangan lah. Proses di mana kita akan sorting out. Sorting mana sisi ya. Required and non-required item to free up the space. Untuk membebaskan ruang. Ruang pun perlu bebas lah. So maksudnya kalau dalam workshop ni ruang yang terlalu sempit,
pengudaraan dia pun tak berapa baik. So kita perlukan ada satu ruang yang luas di mana sistem pengudaraan lebih baik, lebih bagus. So untuk keselamatan diri kita juga, untuk workshop tu juga, especially kalau kata dalam faktor keselamatan lah, kita memang takut lah kalau apa berlaku, contoh kebakaran ke apa ke. Kalau space yang ada banyak ruang ni, mungkin api tu susah sikit nak merebak. Tapi kalau ruang yang ada banyak barangnya, api tu pun cepat yang merebak ni. So any items that are not needed are discarded immediately to effective use the workspace and to look tidy. So ini dia perlu dalam proses seri. Dia cakap barang yang tak diperlukan mestilah dihapuskan, dibuang ataupun diletakkan di tempat lain dengan serta-merta. Kerana kita nak gunakan tempat tu dan untuk menjadikan tempat tu lebih nampak kemas. Ini dia punya kedua lah. Keep only essential item and eliminate what is not required. So maknanya kita perlu simpan ataupun kita kena pastikan kawasan kita tu barang-barang yang penting-penting saja, essential item. Barisan hadapan punya barang-barang, essential workers, barisan hadapan punya. Maknanya kita perlu nak pakai dia, simpan. Yang lain tak perlu, simpan di dalam stok. Eliminate what is not required. Eliminate maksudnya kita musnahkan lah, ataupun kita lupuskan yang kita tak perlukan lagi. So tak payah simpan. Besi-besi buruk tu lupuskan je, tak payah simpan. Prioritize thing per requirement and keep them in easy accessible place. So ini kita kena buat tagging. Biasanya kita ada tagging style. Salah satunya kita buat tag ataupun kita buat rak dan kita ada label. So maknanya kita tahu barang-barang yang kita perlukan mengikut dia punya priority. Priority ni maksudnya biasanya kalau orang yang dia biasa rajin ke dapur, so dia tahulah apa barang-barang yang penting, garam, gula, tu high priority tu. Macam kalau dalam workshop, common tool tu high priority, kita akan guna setiap hari. Macam special tools, dia bukan high priority, kita tak gunakan dia setiap hari tu. Mungkin kita akan gunakan dia dalam tempoh-tempoh waktu yang tertentu saja. So dia punya priority tu akan jadi jatuh ke bawah, rendah sikit. So mana yang kita perlu pakai, kita nak pakai setiap hari, so kita akan letak di tempat yang kita senang nampak dan dekat. Everything else is store or discard. So maksudnya macam barang-barang yang kita akan pakai tapi lambat sikit, kita pun tak tahu bila kita nak pakai, tapi kita akan pakai, simpan. Barang tu memang kita tahu dah rosak, tak boleh diperbaiki lagi, so tak perlulah kita nak simpan. Walaupun dia mempunyai nilai-nilai estetika, orang cakap sayang lah nak buang. Inilah benda yang saya beli first, saya buka workshop, saya beli benda ni lah, sayang nak buang. Tu tak ada benda-benda macam ni, kita tak boleh lah ada, kita tak boleh nak guna pakaikan dalam kita punya proses ni. Dia akan jadi kita bertambah semak, sebab nanti semua benda pun kita sayang nak buang. So buang. Ini adalah proses seri. Okey, ini adalah dia punya benefit ataupun kelebihan dia kalau kita buat proses seri. Satu, kita boleh reduce kita punya time untuk kita cari barang. Sebab apa? Sebab satu, kita dah label dan kita tahu kita letak barang-barang yang penting saja untuk kita pakai. So untuk masa kita nak ambil itu dah jadi kurang. So kita tahu kita nak pakai special tool, biasa kita letak dekat cabinet special tool. Jadi kita tahu dah, pergi sana terus. So tak adalah kita nak mencari-cari mana ni saya letak ni semalam kat mana. Tu benefit of seri lah. Maknanya salah satu disiplin diri. So kita letak barang ni kat mana, kita letak balik pun kat situ. Ambil kat mana, ambil kat situ, letak balik kat situ. Jangan ambil kat situ, letak kat sana. Nanti orang lain nak pakai pun, orang lain pun kita nak pakai, orang lain yang pakai. Macam tu lah. Reduce the chance of distraction by unnecessary item. Maksudnya kalau ada benda yang tak sepatutnya ada kat situ, biasanya dia akan distract kita punya. Kita nak tengok lah barang tu, ni apa lah. So bila dia jadi macam tu, so dia akan melambatkan masa. So dia akan reduce, maknanya dia bukan reduce time, dia akan tambah time lagi. And then dia punya benefit yang ketiga adalah simplified inspection. So, maknanya kita tahu semua barang-barang tu memang dalam keadaan yang baik. Tak perlulah kita nak check lagi dia okey ke, dah rosak ke apa, sebab kita dah buat dah proses seri ni sentiasa. So
So kita tahu dia tak elok, kita buang, tak perlu nak simpan. Dan kita boleh increase amount of availability ataupun useful spaces. So bila barang-barang semua kita dah banyak dah discard, kita punya tempat pun dah kemas, biasanya kita akan ada banyak ruang. So ruang ni mungkin kita boleh gunakan untuk kita penambahbaikan workshop. Contoh kita boleh tambah mesin ke, apa-apa ke, so yang boleh berguna kepada kita. And then dia punya benefit seterusnya adalah untuk increase safety lah. Right, so biasanya safety lah, eliminate obstacle, halangan, ataupun macam contoh tadi saya cakap kebakaran ke berlaku ke, so kita boleh elakkan benda ni daripada berlaku sekiranya kita punya space tu ataupun ruang tu lebih besar. So ini ada contoh lah gambar. Kalau kita tengok dalam gambar ni pun kita tahu dia agak tak tahulah macam mana nak cakap. So kita pun nampak dia tak berapa kemas lah. So saya pasang sini dengan kayu pun ada. Kita nak cakap ni workshop kayu ke, workshop kereta ke, tak tahu nak cakap. So ini sebelum seri punya proses. Dan selepas seri, so kita pun tengok pun dah okey. Semua pun tersusun rapi, ada label, so kita pun tahu. So banyakkan barang-barang yang penting kan mungkin dia letakkan berdekatan dengan tempat kerja dia. So yang lain-lain tu yang tadi kita tengok plastik-plastik, kayu-kayu semua dah tak ada dah. So ada pun kursi satu je. So mungkin yang ini untuk duduk menggunakan komputer. So sini mungkin bekerja untuk berdiri lah. Sebab ragum dia pun ada kat situ. So sangat sesuai lah. Dia punya space pun kita tengok luas. So pergerakan tu tak boleh, social distancing pun ada. So semua okey lah. So ini adalah yang contoh yang terbaik selepas dia buat seri proses. Okey, so ini saja untuk video kali ini. Untuk S yang seterusnya kita akan bincangkan dalam video yang akan datang. Okey, so saya rasa setakat ini dulu. Terima kasih kerana sudi menonton video yang keempat ni. So kita akan jumpa lagi lah dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.